Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita menyambung bacaan kitab Jami' atau Sunan Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah hadatsana Sufyan bin Waki' qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Zaid bin Aslam an Atha' bin Yasar an Abi Sa'id al-Khudri أنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. Kita berada dalam bab ilmu dalam tajuk tentang penulisan hadis. Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab beliau ini menyusun hadis-hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi ini insya-Allah kita akan lihat bagaimana pentingnya susunan dalam kitab para imam. Hadis-hadis yang ada banyak dan maknanya kadang-kadang dilihat berlawanan atau nampak macam bertentangan. Maka di antara cara kita memahami hadis-hadis yang bertentangan ini ialah dengan kita melihat apa yang disebutkan oleh para penulis atau imam-imam hadis yang terdahulu. Tajuk yang kita dapat baca pada pagi ini alhamdulillah ialah tajuk tentang penulisan hadis. Penulisan hadis. Terdapat hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW melarang ditulis hadis baginda. Dan terdapat pula hadis-hadis yang menunjukkan dibolehkan. Jadi Imam At-Tirmidzi, pengarang kitab kita, imam yang terkenal di kurun ketiga Hijriah, murid pada Imam Al-Bukhari dan Muslim, telah menyusun dalam kitab dia hadis-hadis tersebut. Maka yang pertama saya bacakan tadi ialah hadis tentang larangan Nabi SAW daripada menulis hadis. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, meriwayatkan berkata bahawa ista'zanna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil kitabah. Kami para sahabat telah meminta izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk al-kitabah, menulis, iaitu menulis hadis. Kerana penulisan Al-Quran telah pun kita sedia maklum Nabi SAW yang suruh. Ada penulis wahyu, iaitu penulis Al-Quran, Nabi suruh. Tapi hadis ini Nabi tak suruh pada peringkat awal. Tapi yang ada ialah Nabi melarang. Contohnya hadis yang pertama sebut ini, iaitu Abu Sa'id, seorang sahabat Nabi yang terkenal di antara sahabat yang banyak menghafal hadis, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri ataupun nama sebenarnya Sa'ad bin Malik. Dia kata ista'zanna, kami telah minta izin kepada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Maksud kami nak tulis hadis. Falam ya'zan lana, kata Abu Sa'id. Dalam hadis ni dia kata Nabi tidak izinkan. Baik, itu hadis yang pertama. Imam At-Tirmidzi buat tajuk larangan atau tidak digalakkan menulis hadis. Kemudian selepas itu Imam Tirmidzi membawa hadis-hadis yang lain dalam bab yang lain. Maka sebelah menyebelah dalam kitab beliau. Ini penting kita baca kitab dengan susunan para imam yang terdahulu. Dia susun mula-mula hadis yang melarang. Dan dalam Sahih Muslim terdapat lafaz Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dengan lafaz yang lebih jelas, iaitu Rasulullah SAW bersabda, la taktubu anni ghairal Quran, jangan tulis daripadaku selain Al-Quran. Jadi dalam hadis, dalam riwayat Tirmizi disebutkan kami minta izin, Nabi tidak izinkan. Dalam Sahih Muslim kita dapat riwayat yang lebih jelas daripada Nabi SAW, juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan la taktubu anni ghairal Quran, jangan tulis daripadaku melainkan kamu tulis Al-Quran sahaja. Kemudian Imam Tirmizi membawa hadis-hadis yang membenarkan dan mengizinkan. Ini cara kita membaca hadis. Kita tak boleh baca hadis banyak-banyak sampai kita pening. Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Ada dua cara nak faham hadis-hadis yang sebegini. Pertama, dengan kita membaca hadis tu bagaimana ia disusun, sebagaimana ia disusun oleh para pengarang imam-imam hadis. Yang kedua ialah kita mempelajari pengajian fiqh ataupun fiqh yang telah pun meringkaskan kepada kita hukum hakam. Kitab-kitab fiqh penting.
Di negara kita diajar mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka diajarkan kepada kita bagaimana cara memahami hukum hakam berdasarkan Quran dan hadis. Maka diringkaskan. Kemudian kita sebutkan tadi, Imam At-Tirmidzi membawa bab lepas itu bab membenarkan dan membolehkan. Maknanya pada peringkat awal dilarang menulis hadis. Para ulama bincang kenapa. Ada yang mengatakan bahawa kerana untuk mengelakkan daripada sebahagian sahabat tercampur aduk antara Quran dan hadis, maka penumpuan diberikan kepada Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, ada ulama mengatakan sebab-sebabnya antaranya ialah untuk menumpukan tenaga dan usaha para sahabat terhadap penulisan Al-Quran. Hadis nanti, maka diutamakan yang lebih utama. Baik, itu sebab larangan. Kemudian alhamdulillah Imam At-Tirmidzi membawa kepada kita bab selepas itu, iaitu bab mengizinkan. Dia bawa beberapa hadis. Yang pertama, kata Imam At-Tirmidzi, hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits 'an Khalil bin Murrah 'an Yahya bin Abi Shalih 'an Abi Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Seorang lelaki daripada Ansar, kata Abu Hurairah, datang ke kelas Nabi, pengajian Nabi di Masjid Nabawi dan di tempat-tempat lain, tapi dia kata dia tak dapat hafal. Dia cuba dengar, cuba ingat dan lupa. Sebab tu kita mengaji, kalau anak-anak kita mengaji di sekolah, kita suruh buat apa tuan-tuan dan puan? Kita suruh kita belikan pensel. Dan bila dia balik rumah hilang habis semua pensel, kita marah dia. Pemadam hilang tak apa lagi, pensel hilang tu pelik. Bagaimana seorang belajar boleh hilang pensel dan pen? Maka sahabat ni, Abu Hurairah dia hafal, hafalan dia kuat. Tapi ada seorang sahabat ni, dia lupa, kerap lupa apa yang dia dengar daripada Nabi SAW. Ini normal lah. Kita kadang kita dengar macam-macam dan kita ingat sebahagian saja. Baik, lalu dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Ini dipanggil para sahabat sayang kepada Nabi. Ada masalah, mengadu. Apa dia kata? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, hadis ni, hadis yang bab ni. Inni asma'ukum minkal hadis. Aku dengar hadis, ucapan-ucapan Nabi. Saya dengar ucapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayu'jibuni, maka saya suka sangat-sangat dengan hadis. Suka sebab ini hadis Nabi. Dia bukan pantun, syair, kata-kata ulama, kata-kata. Ini hadis Nabi, dia tempat tertinggi, indah. Tapi dia kata wala ahfazuhu, tapi saya tak dapat hafal, saya lupa. Maka dia mengadu, masalah dia apa? Lupa. Kita hari ni lupa tu biasa. Kita tak mengadu. Anak-anak kita hafal Quran lupa, biasa. Imam-imam Al-Hafiz, gelaran tu ada tapi lupa, biasa. Kena ingat balik, jangan biarkan. Katalah tuan-tuan dan puan-puan satu masa dahulu ingat macam-macam, sekarang dah lupa, rugi. Kena ingatkan balik. Kita kadang-kadang kita rasa tak bersalah. Kita hafal surah-surah yang kita dah pernah hafal sejak muda, tiba-tiba kita lupa bila dah tua. Kita rasa tak bersalah. Satu kesalahan sebenarnya, bukanlah dosa, tapi satu benda yang sedih. Maka sahabat ni sedih. Aku datang Rasulullah suka dengan hadis Nabi tapi tak ingat. Maka Nabi kata kepada dia, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, ista'in biyaminik, dan Nabi tunjukkan gaya menulis. Nabi kata kalau begitu bantulah diri kamu dengan tangan kananmu. Maksud kalau dia tulis tangan kanan lah, kalau kiri tangan kiri. Maksud Nabi kata ista'in biyamin, Nabi tunjuk, angkat tangan tunjuk. Nabi SAW tak boleh menulis, tapi Nabi tunjuk cara. Maka Nabi kata kepada sahabat tadi yang mengadu, kamu lupa, kamu tulis. Maka ini kata Imam Tirmizi ialah keizinan. Baik. Kemudian hadis yang kedua untuk mengizinkan, kata Imam Tirmizi, hadatsana Yahya bin Musa wa Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Al-Walid bin Muslim an Al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah. Abu Hurairah juga berceritakan satu lagi hadis yang lain. Imam Tirmizi bawa hadis ni untuk membuktikan Nabi benarkan menulis hadis. Setelah satu masa Nabi tak benarkan, mula-mula akhir Nabi izinkan. Baik. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW berkhutbah di haji perpisahan, dan khutbah Nabi itu juga panjang juga. Maka sahabat-sahabat yang hafal,
Tapi datang seorang lelaki yang nama dia Abu Syah. Dia pun mengadu dekat Nabi juga. Dia kata, Rasulullah, uktub li ya Rasulullah, tulislah untukku khutbah ini. Bukan maksud Nabi tulis, maksud Rasulullah, boleh tak suruh siapa-siapa salin kepadaku khutbah tadi, ataupun minta siapa-siapa sahabat yang hafal, boleh tak salin untuk saya. Khutbah tu penting. Setengah-setengah masjid kadang-kadang dia buat frame, dia lekatkan khutbah Nabi di hari perpisahan. Nabi sebut tentang Islam kepada ramai sahabat yang datang bersama baginda ketika itu. Apa Rasulullah kata? Adakah Rasulullah larang? Adakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah kata, uktubu li Abi Syah, sahabat-sahabatku tolong tulis untuk Abu Syah. Bermakna Nabi izinkan, dan ini haji perpisahan ini di hujung hayat Nabi, nak membuktikan bahawa hadis-hadis yang melarang tulis itu adalah di awal, manakala di hujung-hujung dibenarkan. Imam Tirmizi juga membawa satu lagi bukti. Kata Imam Tirmizi, hadatsana Qutaibah qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Wahb bin Munabbih an Hammam bin Munabbih an Amr bin Dinar an Wahb bin Munabbih an akhihi wa huwa Hammam bin Munabbih. Abu Hurairah berkata, kali ini dia bawa bukti ketiga bahawa dibenarkan menulis hadis. Sebab isu ni isu yang dibincangkan, bukan maksud kita kata zaman sekarang kita dah tahu dah Ustaz, hadis boleh tulis, boleh cetak. Ya, ni di peringkat awal dibincangkan. Kerana ada hadis yang melarang, ada hadis yang membenarkan. Baik, itu maksud isu dia. Di sini Hammam bin Munabbih, seorang murid kepada sahabat tabi'in, murid kepada Abu Hurairah, dia berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, laisa ahadun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthara hadithan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minni. Dia kata, Abu Hurairah pernah menyebut, pernah berucap, pernah mengajar. Dia kata, tiada seorang pun daripada kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak hadis daripadaku. Maksudnya Abu Hurairah hafal banyak hadis. Setakat dia tahu, dialah yang paling banyak hafal hadis. Dia kata ni bukan nak menunjuk tuan-tuan, tapi untuk memberitahu hakikat. Sebab hafazan ni, orang yang menghafal lebih baik daripada yang tidak hafal. Maka alhamdulillah Allah jadikan di kalangan umat Islam mereka yang hafal Quran dan hafal hadis dan hafal ilmu sepanjang zaman, untuk sampaikan kepada kita ilmu tersebut. Abu Hurairah salah seorang dia. Dia masuk Islam lambat. Dia masuk Islam 4 tahun akhir Nabi hidup. Maka dalam 4 tahun itu dia belajar siang dan malam. Itu kata dia. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahawa Abu Hurairah berkata, ada orang mengkritik, mempetikai bagaimana Abu Hurairah boleh banyak sangat hadis dihafal. Ada orang, bukan sahabat, ada orang zaman tu yang bukan sahabat, yang hairan. Maka Abu Hurairah kata, para sahabat lain berniaga dan berkebun dan mengembala binatang, bergili-gili datang jumpa Nabi SAW. Aku setiap masa dengan Nabi sampai aku lapar dan kenyang dengan Nabi SAW. Dan dia pernah disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dia pingsan di depan mimbar Rasulullah SAW. Orang mengatakan aku gila ataupun sakit, sedangkan aku ketika itu lapar, kan? Jadi itulah sebab dia banyak 4 tahun yang maksimum belajar. Macam anak-anak kita tuan-tuan, nanti hantar universiti 4 tahun tu belajar banyak ke sikit? Sikit saja. Ada kelas kejap-kejap, lepas tu balik. Kadang-kadang balik rumah kerap. Duduk universiti balik rumah kerap. Mak ayah nak kena pergi hantar balik. Cuti balik. Jadi 4 tahun lebih kat universiti tu, sekejap-sekejap belajar. Tuan-tuan sini pun ada yang belajar kat universiti, tahu macam mana universiti, dia belajar sekejap-sekejap. Abu Hurairah belajar siang dan malam. Asal jumpa Nabi SAW, dia akan ikut, dia akan tanya, dia akan dengar, dia akan hafal. Maka dia kata, setakat aku tahu, tiada sahabat lain yang lebih banyak hafal hadis daripada aku, illa, kecuali, dia sambung, kecuali Abdullah bin Amr, iaitu Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ni sahabat dan anak sahabat. Ayah dia Amr bin Al-As, nama dia Abdullah bin Amr.
Perkataan Amr dalam bahasa Arab tuan-tuan, dia tulis ain mim ra waw. Maka orang kita baca Amru. Sebenarnya dalam bahasa Arab waw tu tak ada fungsi dari segi bacaan. Dia fungsi dari segi tulisan saja. Saya anak kecil, saya anak bongsu, saya nama Amru. Ain mim ra waw. Kenapa orang Arab tulis waw kat ujung tu? Kerana nak membezakan dengan Umar. Okey, ain mim ra, ain mim ra. Asalnya waw tu tak ada. Yang ada hanya baris. Umar ain dhammah, mim atas, Amru pula ain atas, mim dhammah. Mim mati, Amr. Jadi nak bezakan macam mana? Kalau tulis ain mim ra, tuan-tuan nak baca macam mana? Boleh jadi Umar, boleh jadi Amr. Maka Arab letak waw. Waw ni adalah panggil waw nak membezakan saja. Maka dalam bahasa Arab, bila perkataan Amr tadi, Amr, dalam keadaan tertentu dibunyi Amru. Tapi kadang-kadang kita jumpa dalam kitab dibunyi Amra. Waw ada tapi ra atas. Kadang-kadang di baris bawah Amri, waw ada. Jadi ini dipanggil perkataan yang kita kena baca dengan betul. Bagi pelajar-pelajar yang belajar bahasa Arab, dia kena baca betul. Dalam hadis ni disebut sini ada perkataan illa Abdullah ibn Amr, kena baca macam tu, ataupun Amrin, walaupun waw tu ada kat ujung. Yang penting Abu Hurairah kata, aku hafal banyak hadis, paling banyak setakat yang aku tahu di kalangan para sahabat. Dan sahabat pun tak dengki. Sahabat sayang, Sayyidina Umar suka pada Abu Hurairah sebab dia hafal banyak. Kita tak dengki, kita seronok bila anak-anak kita hafal Quran, hafal apa, kita suka, tumpang gembira. Kemudian dia kata, kecuali yang lebih banyak daripada ku ialah Abdullah bin Amr. Apa maksud dia? Maksud Abdullah bin Amr ada lebih banyak hadis daripada ku. Kerana apa? Kerana wa kana yaktubu. Kerana Abdullah bin Amr menulis dan menyalin hadis. Dia hafal dan salin, dia hafal dan salin, banyaklah hadis dia. Aku, dia kata, wa kuntu la aktubu, aku tak tulis, aku hafal. Jadi Abu Hurairah nak beritahu, dalam masa yang sama Imam Tirmizi bawa kisah ini untuk beritahu Nabi benarkan siapa? Benarkan Abdullah bin Amr menyalin hadis. Itu bukti dia. Jadi kita simpulkan dua bab ni. Bab pertama, larangan menyalin hadis di zaman Nabi. Hadis daripada siapa? Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Ada larangan. Kemudian ada hadis lepas tu 3 hadis yang membenarkan, iaitu riwayat daripada Abu Hurairah yang membenarkan, yang dibenarkan. Dan termasuk di hujung adalah kata-kata Abu Hurairah sendiri bahawa aku tak salin tapi Abdullah bin Amr salin. Kisah Abdullah bin Amr dibenarkan salin itu ialah datang juga daripada Nabi SAW. Dari riwayat yang lain, Abdullah bin Amr salin hadis. Kemudian orang-orang kafir mengejek dan mengutuk dia. Dia orang muda. Kemudian orang kafir kata kepada dia, ataupun orang munafik, orang kafir kata kepada dia, bagaimana kamu salin ucapan Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi itu ada kalanya dia gembira, dia redha, ada kalanya dia marah. Adakah semua yang dicakap engkau salin? Kata-kata ni macam nak mempersoalkan, kenapa kamu salin semuanya? Sebab Allah bin Amr salin semua. Maka dia pun sedih dengan kata-kata itu. Dia jumpa Nabi lagi. Maka Nabi SAW menyuruh dia supaya menulis, kerana semua yang Nabi ucapkan itu adalah benar. Baik, kita ambil satu lagi bab yang cuma ada satu hadis, iaitu bab Imam Tirmizi mengatakan bab ini bab tentang kisah Bani Israel. Maksudnya apa? Orang Islam di zaman itu ada Quran, ada hadis. Kemudian di dalam masyarakat mereka dulu adanya ahli kitab, Yahudi dan Kristian. Dan mereka ini ada kisah-kisah yang mereka ceritakan. Kisah-kisah apa? Umat terdahulu, Nabi terdahulu, mereka sentiasa kisahkan, ada dalam bentuk buku, kitab, ada dalam bentuk kisah-kisah, kita panggil kisah-kisah rakyat, kisah-kisah diceritakan. Boleh atau tidak kita ambil cerita itu daripada mereka? Itu satu. Yang kedua,
kita nak cerita tentang Bani Israel, kisah mereka kadang-kadang kisah yang kita tak tergamak nak cerita. Mereka lawan Allah, mereka hina Nabi dan Rasulullah zaman dulu, Nabi Musa, Nabi. Nak cerita tu tak sedap. Maka ada dua masalah sekarang. Nak ambil kisah yang mereka cerita, atau nak cerita tentang mereka kisah yang susah nak cerita, kisah yang kekufuran. Yang pertama ulama panggil Israiliyat. Ini ramai orang pernah dengar perkataan ni, Israiliyat. Apa maksud Israiliyat? Israel tu Bani Israel lah. Israiliyat ni bukan Israel zaman sekarang. Ni Israel zaman sekarang negara Yahudi haram yang ambil nama Israel. Tak boleh. Israel tu nama Nabi, Nabi Yaqub. Nama yang lain bagi dia ialah Israel. Maka Bani Israel adalah keturunan Nabi Yaqub. Baik. Cerita dia ada Israiliyat. Kadang-kadang saya dengar orang sebut dalam radio, dalam TV, dalam internet, orang cakap, orang sembang. Tapi adakah kita tahu maksud Israiliyat? Maksud Israiliyat ialah kisah-kisah yang terdahulu yang disebutkan oleh ahli kitab tapi tak ada dalam Quran dan hadis. Itu cerita dia. Kisah-kisah ahli kitab yang mereka cerita tentang Nabi-Nabi dulu, tentang peristiwa zaman dulu, tentang macam-macam lah zaman dulu, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, zaman ghaib, zaman dah berlalu lama. Mereka ceritakan, mereka ada buku mereka ada kisah mereka. Dan kisah-kisah ini tak ada dalam Quran ataupun hadis. Maka ulama mengambil panduan daripada Nabi SAW untuk bagaimana kita menerima kisah-kisah sebegini. Jadi ini salah satu benda yang kita nak sebutkan ni. Yang kedua ialah kisah umat terdahulu yang ada dalam Quran dan hadis. Ni kita tak panggil Israiliyat lah. Walaupun kisah umat terdahulu ini kita panggil Quran dan hadis. Sebagai ulama kata Islamiyat, maksudnya dah ada dalam Islam. Baik. Bagaimanakah cara ulama menerima atau menolak Israiliyat? Kadang-kadang kita baca, saya pernah baca dalam tulisan seorang pensyarah universiti dalam internet, dia kata kita kena buang Israiliyat. Buang. Jadi adakah benar begitu caranya? Mari kita tengok apa hadis Nabi kata. Ini ada satu hadis saja untuk kita habiskan kuliah pada pagi ini. Kata Imam Tirmizi, hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Muhammad bin Yusuf an ibn Thawban wa Abdurrahman ibn Thabit ibn Thawban an Hassan bin Atiyah an Abi Kabshah as-Saluli an Abdullah bin Amr. Daripada Abdullah bin Amr yang tadi tu, yang menulis, Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau satu perkataan atau satu ayat. Ayat lah, maksudnya dakwah lah, sebarkanlah walau satu ayat. Jadilah pendakwah, penyebar kebaikan walaupun satu ayat. Wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Dan ambillah daripada Bani Israel dan ceritalah tentang mereka, dan jangan risau dan jangan rasa salah. Ini hadis tu. Maksud tu kita nak hurai. Dan sambungan dia, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong ke atasku secara sengaja, maka dia akan menempah tempatnya di neraka. Ya, kita nak ambil sana tengah-tengah tu. Hadithu an Bani Israila wala haraj. Ceritalah tentang Bani Israel dan jangan rasa bersalah. Maksudnya apa? Ada dua maksud. Kita nak habiskan kuliah kita pagi ni dengan dua maksud ni. Pertama, maksud dia ialah ceritakanlah, ambillah kisah Israiliyat yang tidak bertentangan dengan Islam. Itu maksudnya. Ambillah daripada Bani Israel. Maksudnya apa? Israiliyat tidak dibuang macam kata pensyarah tadi, tapi Israiliyat dipilih dan ditapis oleh para ulama. Ada Israiliyat yang terang-terang bertentangan dengan ajaran Islam, maka ulama tak ambil. Kisah-kisah umat terdahulu yang ahli kitab cerita yang pelik, yang bercanggah dengan Quran hadis, ulama tak ambil. Yang kedua, kisah Israiliyat yang sama macam dalam Quran hadis, sudah pasti diambil. Dan yang ketiga, yang ni, Israiliyat, kisah umat terdahulu yang diceritakan oleh ahli kitab yang dalam keadaan tak pasti benar ataupun salah. Wallahu a'lam. Itu maksud dia. Maka ulama kata yang ketiga tu boleh ambil sebagai pengajaran. Kerana apa? Ini bukti hadis ni. Hadithu an Bani Israila wala haraj. Ini satu hadis. Ambillah, ceritalah
Maksudnya yang tidak bertentangan. Rasulullah hadis yang lain menyebut la tukadzibuhum la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Satu riwayat lagi menambah, Nabi kata kepada sahabat, jangan kamu kata mereka benar dan jangan pula kata mereka dusta. Maksudnya wallahu alam. Mereka cerita macam-macam. Yang bertentangan tak ambil. Yang sama macam kita tak ada masalah. Yang kita tak tahu betul ke tidak, wallahu alam. Maka para ulama mengambil sikap, kalau ada pengajaran baik maka diceritakan. Contoh apa tuan-tuan? Contoh, kita beri contoh mudah. Contohnya contoh Israiliyat yang memang ada dalam hadis dan Quran. Contoh macam kisah dalam surah Al-Buruj, kisah seorang pemuda yang masuk Islam dan dia tak dapat dibunuh oleh raja yang zalim kecuali selepas dipanah dengan menyebut bismillah. Kisah itu ada dalam Quran surah Al-Buruj secara umum. Dalam hadis Sahih Muslim khusus cerita panjang lebar. Okey, no problem, kita ambil. Sebab dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Yang bertentangan contoh dia apa? Contoh macam kisah kononnya ada satu manusia yang saiz gegasi, yang mana taufan Nabi Nuh hanya separas kakinya saja. Maka Nabi Nuh, Allah suruh bina kapal, kemudian Allah turunkan hujan dan banjirkan dan sebagainya. Yang kafir tenggelam. Yang selamat naik kapal Nabi Nuh. Besar mana wallahu alam. Mereka kata jumpa dekat mana, kata kayunya mana, wallahu alam. Tapi kisah Israiliyat yang datang tadi cerita ada seorang tak mati pada taufan. Dia kafir dan tak mati. Kerana apa? Sebab dia gegasi. Taufan tadi mematikan semua orang, tapi dia taufan sampai dekat kaki saja. Nak mati macam mana? Ada cerita Israiliyat yang bertentangan. Contoh lain lagi, Israiliyat bertentangan. Ini kita tuan boleh jumpa, boleh baca. Dia jumpa, ulama dah cerita, alhamdulillah. Saya bagi contoh saja. Contoh yang kedua apa? Yang Israiliyat yang bertentangan ialah cerita tentang Nabi Ayub sakit sampai berulat badan, muka semua, sampai hanya yang tak berulat hanya lidah dan hati. Kisah ni bertentangan. Sebab Nabi dan Rasul indah wajah mereka, tubuh mereka mulia. Tak mungkin. Tuan-tuan rasa apa kalau pergi jumpa orang badan dia berulat semua, nak pergi jumpa? Ini telah menjatuhkan maruah Nabi. Kisah ni tak diterima. Itu lebih dua contoh. Kemudian Israiliyat yang ulama kata apa? Diambil pengajaran, tidak dibuang tapi tidak juga dikatakan benar 100%, ialah apa? Contoh kisah-kisah sampingan yang menghuraikan kisah Al-Quran. Contoh kita bagi. Contoh Ashabul Kahfi. Allah cerita dalam surah Al-Kahfi, kan? Allah cerita ada pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka tu pemuda yang beriman, mereka tidur dalam gua. Allah cerita mereka tidur, maka mereka bangun. Tapi dalam surah tu tak cerita pun nama dia apa, negara dia apa, zaman dia bila. Maka datang Israiliyat bagi tahu nama dia begitu, begini, begitu. Saya pun tak ingat nak sebut nama dia. Kemudian disebutkan pula zaman bila, raja apa, gua tu kat mana pula. Ini kita panggil apa? Wallahu alam. Cerita untuk ambil pengajaran saja. Sebab tu ada orang dakwa gua tu dekat Jordan, ada kata gua tu dekat Syria, ada kata gua macam-macam. Saya pergi Jordan, orang bawa saya pergi gua dekat Jordan. Wallahu alam. Pergilah tengok gua tu, kan, ambil pengajaran. Nak kata confirm gua tu, wallahu alam. Sebab negara lain pun kata ada kat negara dia pula gua tu. Ada berapa gua langsung ni? Ashabul Kahfi sekali je. Jadi itu maksud wallahu alam. Orang cerita kat kita kata wallahu alam. Pergilah ambil pengajaran. Kata ustaz, saya pergi ni tak apa, wallahu alam. Maksud ini dia panggil Israiliyat yang tidak bertentangan dan tak pun pasti kebenaran, wallahu alam. Maka apa sikap kita? Sikap kita adalah sikap para ulama. Mereka menapis, memilih dan mengambil pengajaran. Hadis di sini maksudnya ambil dan jangan risau, yang benar, yang betul dah ada dalam Quran. Mereka cerita tambahan, wallahu alam. Kemudian satu lagi makna hadis ni ialah ceritalah tentang Bani Israel dan kekufurannya, dan jangan rasa tak sedap hati ataupun tak seronok. Contoh dalam Quran kan Allah cerita banyak kisah Bani Israel biadab dengan Nabi,
biadab dengan Allah. Kita nak cerita pun kita rasa sedih. Tak apa cerita, ini Allah yang cerita. Nabi pun cerita kisah Bani Israel, cerita balik, tak apa. Jangan rasa risau, sedih. Yalah, mereka kata dalam Quran, mereka kata apa? Macam-macam, kan? Mereka kata arinallaha jahrah, tunjukkan Allah kepada kami terang-terang, kami nak tengok. Maka Allah hukum mereka. Mereka suruh Nabi berjihad, kami tunggu. Mereka buat macam-macam. Sebahagian Bani Israel, Allah sebut apa? Fa'amanat ta'ifatun min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Sebahagian beriman, sebahagiannya tidak. Ceritalah untuk pengajaran. Baik, itulah dia hadis kita pada pagi ini. Alhamdulillah kita ambil 2 bab dan lebih kurang 4 atau 5 hadis. Akan datang insya-Allah kita akan sambung lagi bab ilmu, iaitu bab orang yang menunjukkan kepada kebaikan mendapat pahala seperti yang melakukan. Maksudnya orang yang mengajar ilmu sampai orang boleh amal, orang tu amal, dia pun tumpang pahala. Maka sebab itulah para ulama mengajar kerana Allah, tak minta apa-apa, tak demand apa-apa. Sebab apa? Pahalanya banyak. Maka ganjaran Allah lebih besar daripada ganjaran duniawi. Wallahu a'lam. Itu kita akan semua akan datang. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah al-'asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.